Okay, so pada malam ini kita akan melihat satu lagi jenis pump yang dinamakan axial pump. So dia bukanlah dari kumpulan positive displacement, dia lebih dia adalah dari kumpulan uh, rotodynamic. So axial pump sebenarnya kita katakan adalah coupling ataupun kita kata couple lah, maksudnya idea yang sama dengan centrifugal pump, cuma axial pump ini aliran air akan tetap kekal selari dengan axis ataupun selari dengan uh, arah aliran masuk sama dengan arah aliran keluar. Itu yang paling utama. So keterangan berkenaan dengan axial pump diberikan di dalam slide ini. So saya harap awak boleh nanti awak boleh pause video dan awak boleh baca berkenaan dengan axial pump ini. Okay, yang paling utama yang saya harap awak dapat faham ialah daripada segi nama, axial pump dikenali juga sebagai propeller pump kerana bilah axial pump ini akan lebih berbentuk propeller. So yang paling mudah awak imagine propeller adalah seperti standing fan rumah awak tu. Bukan fan yang shilling. Fan yang berkaki, so bilah dia adalah lebih kurang seperti itu. So apa bezanya ialah bezanya dengan centrifugal pump ialah blade ataupun bilah akan melengkung tetapi sudut masuk dan sudut keluar, saya rasa awak familiar dengan blade inlet angle, blade outlet angle, akan sentiasa berubah. Nanti kita akan lihat dalam bentuk gambar rajah. Okay, kelebihan axial pump ini ialah dia boleh untuk mengalirkan sesuatu yang likat atau sesuatu yang bercampur dengan benda asing. So maknanya selalunya dia akan digunakan untuk mengangkut drainage, maknanya air yang agak kotor yang bercampur dengan lumpur dan sebagainya, dan juga, dia boleh juga mengangkut untuk slurry ataupun waste water. Itu antara kelebihannya. Okey. So, jadi kita lihat perbezaan utama sekiranya diminta untuk menerangkan apakah perbezaan centrifugal pump dan juga axial pump ialah centrifugal pump tergolong di dalam radial flow. So, radial flow membawa maksud arah masuk adalah seperti ini tetapi arah keluar adalah seperti atas. Maknanya dia perpendicular dengan arah masuk. Tetapi axial pump ialah arah masuk seperti ini dan arah keluar juga seperti ini. So ini yang dikatakan axial pump kerana arah aliran masih lagi sama, iaitu paling mudah selari dengan axis kipas. Okay. Okay. Lagi satu perbezaan utamanya ialah di dalam centrifugal pump, okay, awak boleh imagine dia adalah kalau kita ada pump itu, kita ada blade di sini. Blade-nya akan berbentuk seperti ini. Kalau bentuk dalam 3D, kita dapati bahawa angle untuk semua ini akan sentiasa sama. Okay. So maknanya itu sebab di dalam centrifugal pump kita akan melukis blade angle macam itu, and then kita akan buat velocity triangle. Okay. Dan kita hanya boleh kita memadai untuk kita menggambarkan 2D. Okay, tetapi di dalam axial pump kita kata kita ada satu lagi pecahan terhadap kedudukan angle. Okay, jadi kita lihat contohnya ini adalah axial pump. So ini adalah blade pada axial pump. So kalau blade ini kita lihat cross sectional area dia daripada atas, top view di sini, dia akan berbentuk seperti ini. Okay, jadi apa yang awak boleh nampak ialah, so jika air bergerak daripada kiri ke kanan, so ini adalah inlet dan di sini adalah outlet. So ini adalah inlet, so di sini adalah outlet. Okay. Dan yang awak kena faham ialah sudut bentuk blade ni pun awak faham. Pertama, kalau bahagian ini kita kata adalah bahagian yang melekat dengan dia punya kepala ni kan. Okay. So jadi bahagian ini dinamakan hub. Maksudnya bahagian yang hampir dengan hub sesuatu kipas.
Dan bahagian yang merah ni, yang dekat atas ni, kita panggil dia adalah tips. Maksudnya dia adalah bahagian hujung blade ini. Okay, jadi saya clearkan untuk sementara. So jadi kat sini yang saya harap awak dapat alert ialah di dalam axial flow kita bukan sahaja hanya ada inlet dan outlet, kita akan ada inlet untuk hub dan di sini adalah outlet untuk hub. So ini kita kata inlet untuk hub dan di sini adalah outlet tetapi untuk hub. Okay. Dan di sinilah kita mula. Di sini ialah inlet tetapi untuk tips dan di sini adalah inlet untuk outlet untuk tip. So jadi maknanya perbezaan utamanya ialah blade akan mempunyai pelbagai bentuk, pelbagai angle kerana ia perlu disesuaikan dengan kedudukan sama ada di kawasan hub ataupun di kawasan inlet. Okay, yang paling mudah awak boleh tengok kipas bentuk blade pada kipas angin standing fan kat rumah awak tu. Jadi awak dapati bahawa bentuk blade angle ni akan berubah. Okay, untuk kawasan yang di tengah yang berdekatan dengan hub dia, so akan ada certain angle dan yang duduk di luaran juga akan mempunyai certain angle. Okay. So kenapa kita perlu mengambil kira hub dengan tips ni? Pertama, ini contoh. Okay. Pertama, yang awak kena faham ialah so apabila angin lalu, kita dapati bahawa angin terpaksa kawasan hub ini tidak dilalui oleh angin ataupun air ataupun benda lain lah, fluid. So fluid hanya akan melalui kawasan ini sahaja. So oleh itu sekiranya kalau kita melihat daripada pandangan hadapan, ini adalah kipas, kita dapati bahawa cecair hanya akan melalui kawasan ini sahaja. Oleh itu kita akan membuat pengiraan, kita perlu mengira area yang dilalui oleh bendalai adalah berbentuk donat. Maknanya kawasan ini sahaja yang kita perlu kira. Oleh itu, kalau awak mengira rumus adalah pi over 4, so awak kena darab D kuasa 2 tolak D kecil kuasa 2. Di mana D besar di sini adalah jarak diameter yang besar. Diameter yang ini adalah D dan diameter yang kecil ini kita kata adalah D kecil. Kerana angin tidak akan ataupun bendalai tidak masuk di kawasan yang bertanda merah ataupun kawasan hub ini. So yang ini saya harap awak dapat alert beberapa perbezaan yang ada di antara axial pump dan juga pada centrifugal pump. So dan selebihnya saya harap awak boleh mencari daripada internet dan sebagainya, banyak nota berkenaan dengan perbezaan antara axial dan radial dan centrifugal pump dan banyak juga application yang diterangkan. So ini adalah contoh beberapa maknanya axial pump dalam keadaan real life. So maksudnya kita akan sambungkan shaft di sini, dia akan memusingkan kipas dan ini adalah motor yang memusingkan shaft. So dan awak kena faham axial pump adalah pump, oleh itu pump akan dipusingkan oleh certain energy daripada luar kerana pump adalah satu device untuk pertambahan tenaga kepada aliran. So ini yang saya katakan, mereka menggunakan axial pump untuk mengangkat something yang slurry. Selalunya orang tak akan gunakan orang tak akan gunakan centrifugal pump, so orang akan gunakan axial pump. So ini adalah contoh axial pump yang diletakkan secara menegak. So masing-masing mempunyai kelebihan in term of cara penggunaan pump tersebut. So kemudian
Di dalam axial pump, penyelesaian masalah adalah sama seperti centrifugal pump. Kita kena bermula dengan velocity triangle. Oleh itu, saya harap awak dapat belajar sendiri ataupun buat revision, ulang kaji terhadap bagaimana untuk membuat velocity triangle di dalam centrifugal pump. Okey, saya akan ajar juga membuat velocity triangle tetapi khusus kepada axial pump, dan beberapa terms yang akan saya gunakan saya tidak akan maknanya terangkan dengan panjang lebar kerana ia adalah common term seperti yang digunakan di dalam centrifugal. Okay. So first step yang awak kena tahu ialah, first untuk melukis velocity triangle untuk axial pump, kita bermula daripada bentuk bilah. Jadi first sekali awak lukislah bentuk bilah awak seperti ini. So bentuk tak kisah, lukis saja. So kita lukislah bentuk bilah katakan seperti ini. So and then second step yang awak kena buat ialah kita kena lukis actual velocity. Okay, so kita kena melukis actual velocity sebelum kita boleh melukis had laju yang lain. So kita akan melukis actual velocity. So actual velocity ni macam mana? Awak untuk inlet awak lukislah selari dengan axis. So ini kita tandakan sebagai V1. Okay. Dan untuk actual kita kata memang secara teorinya kenapa axial pump dipanggil axial pump? Kerana inlet dan outlet by right dia adalah parallel dengan axis. Okay, tetapi awak kena ingat secara teorinya mungkin dia akan selari macam itu, tetapi secara realitinya kita kata akan ada turbulent dan juga resistant. So oleh kerana ada berlaku geseran, secara praktikalnya, secara actualnya velocity akan terpusing sedikit ataupun ternaik sedikit seperti ini dan kita tandakan dia sebagai V2. Okay, so yang ini maknanya first kali yang awak kena ingat ialah actual velocity untuk outlet akan terempar sedikit, dia bukan empar, maknanya terpesong sedikit dan kita tandakan dia sebagai V2. Okay. So kemudian barulah daripada actual velocity barulah kita melukis kita melukis velocity triangle. So velocity triangle yang boleh dilukis adalah seperti ini. Okay, sebelum saya tunjuk saya nak terangkan satu lagi perkara. Okay, satu lagi perbezaan yang awak kena ingat di dalam axial pump ialah di dalam velocity triangle, sebab saya tunjuk velocity triangle. Di dalam velocity triangle kita akan ada VR1 dan juga VR2. So kita akan ada U1 dan juga U2. So saya nak bincang berkenaan dengan U ini. U, kita kata awak boleh gunakan rumus U U kita awak boleh guna rumus U sama dengan R omega. So rumus awak boleh guna U. U sama dengan R omega. Dan U juga boleh dikira dengan pi dn over 60. Dan U ini yang awak kena faham ialah oleh kerana kita ada location hub di sini dan juga satu lagi location adalah pada tips. Oleh itu had laju U untuk hub di sini dan had laju U untuk tip di sini adalah berbeza. Kerana apa ia berbeza? Kerana nilai U di sini akan dipengaruhi oleh nilai diameter ataupun nilai radius. Membawa maksud had laju pada hub
dan juga had laju pada tips akan berbeza. Oleh itu, jadi awak kena ingat sekiranya awak mengira dalam keadaan hub ataupun tips, so awak kena pastikan bahawa had lajunya adalah berbeza. Kenapa ia berbeza? Awak kena faham bahawa untuk tips di sini, untuk hub di sini, so dia akan berjalan perlahan sedikit kerana distance yang diperlukan untuk ia membuat satu pusingan adalah pendek. Tetapi di dalam untuk tip di sini, dia terpaksa berjalan laju. Had laju dia dikira tinggi kerana apa? Jarak yang dilalui oleh poin di atas ini adalah jauh. Okay, so awak mungkin akan tertanya-tanya, takkan satu blade dua velocity? Okay, jadi di sini awak kena faham bahawa U di sini adalah linear velocity. So linear velocity membawa maksud unit dia adalah meter per second. Sedangkan yang kita kata, okay, kipas ada RPM, okay, kalau ada satu kipas, mesti ada satu RPM. Okay, tapi kenapa U ada besar, ada kecil, ada U pada tips, ada U pada hub, kenapa boleh had laju berbeza? Okay, U adalah had laju linear dan RPM adalah rotational speed. Dia adalah had laju putaran. Rotation per minute, RPM ataupun radian per second, dia adalah rotational speed. So jadi awak kena faham rotational speed membawa maksud had laju satu titik untuk berputar sehingga ia melengkapkan satu putaran. Jadi maksudnya kalau satu putaran dia ni 1 saat, titik di sini juga walaupun mempunyai jari yang panjang, okay, dia tetap akan menghabiskan masa 1 saat untuk membuat satu pusingan. Okay, kerana dia had laju tersebut berdasarkan pusingan yang dibuat dalam masa 1 saat. So jadi pusingannya tetap sama. Berbeza dengan had laju linear, kerana had laju linear kita akan mengukur in term of jarak dan masa. Dia bukan rotational speed, dia akan mengukur in term of pusingan dan masa. So jadi saya harap awak dapat imagine kenapa nilai U akan berbeza tetapi nilai omega ataupun nilai N, nilai RPM akan tetap sama. Okay, yang ini saya harap awak dapat alert tentang apa nama tu nilai ataupun rumus yang akan kita gunakan. Okay, so kemudian kita akan tengok kepada velocity triangle yang kita ada. Pertama, kita melukis kita melukis blade seperti ini. Kemudian kita lukislah had laju actual. So ini had laju actual kita V1 dan ini adalah had laju actual kita pada outlet, kita tandakan dia sebagai V2. Kemudian barulah kita melukis komponen velocity. So komponen velocity untuk V1 kita boleh pecahkan kepada dua. Pertama adalah U1. So U1 adalah tangential velocity dan VR1 adalah velocity velocity yang selari dengan angle pada inlet. So yang takrifan adalah sama dengan centrifugal pump. So U1 adalah tangential dan VR1 adalah velocity relative to the angle of inlet blade. Okay. Cuma di dalam axial pump kita ada angle at hub dan juga angle at tips. Okay, so daripada outlet di sini sama juga kita boleh pecahkan kepada komponen VR2, maknanya velocity relative to the blade angle at outlet dan juga U2. So U2 di sini adalah tangential velocity. Okay, kemudian kita pergilah kepada satu keadaan lagi iaitu kenapa takrifan asal mengatakan bahawa axial pump ni ialah apabila inlet dan outlet dia selari dengan axis blade, yang paling mudah takrifan dia. Kerana secara teorinya had laju yang keluar sepatutnya dia adalah selari dengan axis. So dia sepatutnya kat sini, teori. Okay. Kenapa actual dia boleh tersasar di sini? Disebabkan oleh berlakunya turbulent ataupun berlakunya resistant. Ada sedikit pengaruh geseran dan sebagainya. So dia tersasar.
So had laju ini kita tulis sebagai VW kerana kita kata berlaku pusaran. Pusaran adalah world berlaku pusaran. So pusaran ni kalau katakan bahasa yang lebih mudah, kita kata akan berlaku turbulent lah, akan berlaku perolakan. So jadi oleh kerana berlaku kocakan, berlaku pusaran dan sebagainya, oleh itu actual velocity akan tersasar sedikit. Sekiranya V world ini ataupun had laju pusaran ini tidak ada, oleh itu V2 akan mengecil, maknanya akan kembali menegak seperti VF2. So VF2 ni apa? F membawa maksud flow. So jadi VF membawa maksud theoretical velocity of flow. So maksudnya secara teorinya dia akan jadi VF, theoretical flow. Tetapi dalam actual kita kata akan berlaku pusaran menyebabkan actual velocity akan tersasar sedikit. So kemudian awak akan akan diberi nilai blade angle. Normally blade angle akan diberi di sini untuk inlet blade angle dan untuk outlet blade angle selalunya akan diberi di sini. So yang ini saya harap awak dapat ingat semula berkenaan dengan blade angle untuk centrifugal pump kerana pengiraannya adalah sama. Walau bagaimanapun kedudukan blade angle di sini mungkin akan berubah mengikut soalan. Oleh itu, saya harap awak dapat alert, dapat melukis kedudukan blade angle mengikut keadaan yang diberi oleh soalan dan dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan velocity triangle yang betul. Kerana pengiraan velocity ini akan akan bergantung kepada velocity triangle dan juga kedudukan angle. So ini adalah secara ringkas berkenaan dengan velocity triangle daripada axial pump. So kemudian kita cuba lihat untuk beberapa takrifan ataupun rumus mudah berkenaan dengan axial pump. Yang pertama sekali, kita akan beranggapan bahawa had laju yang masuk V1 akan sama dengan VF. Dan VF1 kita akan anggap sama dengan VF2, oleh itu kita boleh menulis sebagai VF sahaja. Kerana VF di sini akan sama dengan kadar alir yang masuk di dalam sesuatu pipe. Kenapa? Katakan kita ada pipe di sini dan kita ada hub di sini, kita ada blade. So kita kata had laju air yang masuk kat sini di dalam pipe ni akan sama dengan had laju inlet di sini. Dan had laju inlet di sini by right adalah theoretical had laju yang keluar selepas blade. Jadi awak boleh nampak had laju dia sama arah. Oleh itu had laju V1 di sini akan sama arah ataupun sama nilai dengan VF2. Yang ni saya harap dapat alert. So kemudian selalunya kita akan beranggapan bahawa V world 1 sama dengan kosong. Kerana apa? Had laju air ataupun bendali ketika masuk di sini, dia akan bergerak dalam keadaan yang scatter. Oleh itu kita kata tidak ada turbulence selalunya kita anggap ketika bendali mula masuk ataupun mula dalam keadaan inlet axial pump. So kemudian kita kata kita boleh mengira nilai U. Nilai U di sini sebagai R omega ataupun pi dn over 60. Cuma yang awak kena faham, maksud U1 sama dengan U2 di sini, maksudnya U1 di sini sama dengan U2. Sama dengan U2, sama dengan U sahaja. U3 tak adalah. Sama dengan U sahaja. Ini membawa maksud pada location yang sama. Maksudnya U1 pada hub sama dengan U2 pada hub. U1 pada tips sama dengan U2 pada tips. So U1 pada hub tidak akan sama dengan U1 pada tips. Yang itu saya harap awak faham kerana
radius pada hub dan juga radius pada tips adalah berbeza. Oleh itu nilai U akan berbeza. Dan kemudian satu lagi perkara, yang ini saya harap awak boleh faham. M dot di sini membawa maksud mass flow rate. So kita belajar dalam fluid mekanik 1 dan 2, mass flow rate adalah sama dengan rho AV. Dan kita kata rho dan V ni, okey, A di sini adalah cross sectional area yang dilalui oleh air. Ini yang saya terangkan, sekiranya awak ingin mengira cross sectional bulatan adalah pi r kuasa 2, so awak kena buat pi r 2 kuasa 2 tolak R1 kuasa 2. Kerana apa kita boleh tolak? Kerana air tidak melalui kawasan hub. Okay, yang itu saya dah terangkan tadi. Dan nilai had laju di sini, V di sini adalah had laju yang perpendicular dengan cross section area. So cross section area kita di sini. So kat sini ada hub. Okay, oleh itu sebab kita tolak R2 dan R1. Dan had laju yang perpendicular dengan cross sectional area di sini adalah sama dengan had laju VF. Okay, oleh itu kita akan menggunakan VF di sini ataupun equalkan dengan V1. Yang ini saya harap awak dapat faham basic idea berkenaan dengan axial flow. So kemudian macam biasa yang saya terangkan tadi, di peringkat awal axial pump adalah adik-beradik dengan centrifugal pump. Oleh itu dia berkait rapat dengan Euler head. So Euler head ni apa? Euler head adalah theoretical head. So theoretical head ni apa? Secara ringkasnya ialah ketinggian air secara teori yang boleh diangkat oleh sesebuah pump. So rumus dia ialah Euler head sama dengan 1/G U2 V wall 2 tolak U1 V wall 1. So rumus ini sama seperti rumus centrifugal pump. So saya harap awak dapat ingat balik bagaimana pembuktian untuk mendapatkan nilai Euler head. Oleh itu, selalunya kita beranggapan bahawa pada inlet V wall 1 sama dengan kosong. Jadi apabila V wall 1 sama dengan kosong, keseluruhan nilai ini adalah sama dengan kosong. So kenapa kita nak kosongkan nilai V wall 1? Kerana ini adalah cara yang terbaik untuk kita meningkatkan theoretical head. Kerana apa? Kalau V wall masih ada nilai, oleh itu nilai Euler head yang kita ada perlu ditolak dengan certain value. Oleh itu nilai theoretical akan menjadi rendah. So kita tak boleh nak kosongkan U1, awak jangan cakap U1 pun boleh kosong. Kalau U1 kosong bermaksud blade tidak berpusing. So jadi kat sini saya harap awak dapat alert kenapa kita berharap V wall 1 akan sentiasa kosong. So oleh itu kita kata ada setengah buku dia gantikan dengan rumus yang ini. Dia menggantikan V wall 2 di sini dengan U2 tolak VF2 over tangent beta 2. Kerana apa? Kerana awak pun boleh nampak kat sini, ini adalah beta 2. Okay, so kalau tangent beta 2, kita boleh tulis tangent beta 2 sama juga dengan bertentangan bahagikan dengan bersebelahan. So kita ada VF2. So kita bahagikan dengan, kita hanya memerlukan jarak sampai sini sahaja. Okay, sampai sini dan sini sahaja. Oleh itu kita mengira menjadi U2 ditolakkan dengan V wall 2. Okay, so jadi kat sini kalau kita rearrange, kita boleh dapat nilai ini untuk nilai V wall 2 yang ini. Okay, so boleh dapat Okay, so kemudian axial pump juga mempunyai efisiensi. Kita ada dua efisiensi, iaitu overall efficiency dan juga manometric efficiency. Okay, tetapi kadang-kadang dalam soalan kita ada manometric, kita ada hydraulic efficiency, sebenarnya adalah sama sahaja dengan manometric efficiency. Okay, so sebab kadang-kadang pelbagai buku dia menggunakan takrifan yang agak berlainan sedikit. Tetapi maksudnya di sini idea efficiency yang ada adalah lebih kurang sama dengan bukan lebih kurang sama, adalah sama dengan centrifugal pump. So efficiency overall ialah power out
dibahagikan dengan power in. So power out sama juga dengan apa? Rho GQHM dibahagikan dengan power in. So HM ni apa? Adalah manometric head. So manometric head kita belajar dalam centrifugal pump, dia adalah actual head yang boleh dihasilkan oleh sesebuah pump. Maksudnya secara reality, secara actual pump tu boleh angkat air setinggi berapa meter. So itulah manometric head. Dan overall di sini membawa maksud, okey, ia perlu dibahagikan dengan power in. Maksudnya power yang kita beri daripada pump. Maksudnya setelah ditolak dengan kesemua resistant, halangan. Maksudnya power dibekalkan 10 katakan. So kita tolak resistant daripada shaft, kita tolak dawai wiring yang kurang elok, kita tolak dengan blade yang angle tak elok, semua sekali, okey, barulah kita boleh dapat manometric head. Oleh itu kita mengira secara total, maknanya daripada mula power masuk sehinggalah air dihantar ke outlet. So kecekapan tersebut, efisiensi tersebut dinamakan overall efficiency. Okey, lagi satu efisiensi yang ada ialah manometric efficiency. So manometric efficiency membawa maksud kecekapan tenaga dipindahkan daripada bilah kepada air. Oleh itu kalau kita ada blade di sini, okey, blade di sini, okey, air masuk, katakan air masuk di sini, so air naik atas bilah dan air akan keluar. Okay, sepanjang air berada di atas bilah ini akan berlaku pemindahan tenaga daripada blade ke air. So jadi manometric efficiency hanya melihat keadaan ini sebenarnya. Oleh itu apa yang rumus yang dibuat masih lagi power out outlet dibagi dengan power in, tetapi power out di sini akan reflect setinggi mana air boleh diangkat. Dan power in di sini hanya melihat apakah power ataupun apakah tenaga yang dibekalkan oleh blade. Oleh itu pengiraan power in akan menjadi Rho GQ Euler head. So jadi rumus untuk Euler head ialah 1/2 U2 1/G U2 V whole 2. Kerana apa? Kita anggap V whole 1 sama dengan kosong. Oleh itu kita juga boleh menulis efisiensi untuk manometrik adalah GHM over U2 V whole 2. So ini adalah dua basic equation yang digunakan di dalam pengiraan axial pump.